Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kemudian iaitu mereka ini tidak ada rasa khasyah dengan akhirah. Tak ada perasaan takut dengan akhirah, perasaan takut dengan azab Allah, perasaan takut dengan alamul barzah, perasaan takut dengan yaumul mahsyar, perasaan takut dengan mizan, perasaan takut dengan telaga Kautsar. Ada tak perasaan dalam hati kita, ya Allah, adakah aku ini orang yang besok menerima minuman daripada ka'as, daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada telaga Kautsar, ya Arhamar Rahimin? Tak ada langsung dalam hati ni. Sebab kita rasa kita orang hebat. Pasal tak tuan-tuan? Perasaan ini kita tak perasan. Saya bawa satu cerita tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan saya balik daripada Terengganu. Saya bawa anak laki-laki saya tuan-tuan. Anak laki-laki saya dia naik dengan kawan dia. Saya bawa kereta sendiri, anak laki-laki saya yang bawa dia kawan dia. Kebetulan dia baru lepas aksiden, kaki dia sakit. Tak boleh bawa kereta. Selepas daripada solat, kami solat di Petronas tuan-tuan. Saya nak cerita benda ni kat tuan-tuan supaya tuan-tuan berfikir. Lepas daripada salat, dia duduk dalam kereta tuan-tuan, dia habiskan wirid-wirid yang saya bagi. Sebab anak-anak saya ada wirid khususi. Saya bagi wirid-wirid khusus untuk mereka. Menantu saya pun macam tu. Jadi dia pun habiskan wirid-wirid dia tuan-tuan. Ketika dia sedang wirid, dia panggil kawan dia tuan-tuan macam ni. Saya tak pandai buat bunyi tu. Bila kawan dia dengar, dia panggil. Lalu saya nampak. Saya tanya dia, "Bang, kenapa abang panggil kawan abang macam ni dengan abang panggil macam ni?" Dia kata apa tuan-tuan? "Abang tengah zikir ya. Abang dah nak habiskan zikir lepas salat." Saya pun cakap dengan dia, "Abang, jikalaulah kawan abang itu ayah, abang boleh tak buat macam tu? Kalaulah anak saya nak panggil saya tuan-tuan, dia sedang zikir, dia akan buat macam ni ke tuan-tuan?" Sebab apa dia tak boleh buat? Dia rasa kecil pada kita, betul tak? Kenapa dia boleh buat macam tu dengan kawan dia? Sebab dia rasa besar ke tuan-tuan? Besar tak? Saya pun baca hadis tentang hadis kibir. Mithqala habbatin, dalam diri kita jika ada walau sebesar zarah sombong, besar diri, lalu Allah tidak terima segala amalan kita. Saya kata, apa faedah abang zikir? Kalau dalam diri abang ada besar diri, ada sombong dengan makhluk Allah, Allah tidak akan terima setiap pembukaan mulut zikir kalimah-kalimah yang abang ucapkan pada ketika ini. Dia diam tuan-tuan. Agak benda itu tak ada dalam diri kita tuan-tuan. Kibir ini yang Nabi sebut misqala habbatin, sikit. Bukan besar macam iblis, tidak. Sikit saja Allah tidak terima, tolak terus. Lalu orang kata, kalau macam itu ustaz, baik tak payah ibadat. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Confirm ahli neraka. Lagi orang yang sombong. Sebab orang yang tawaduk ini adalah orang yang akan berusaha untuk mengislahkan dirinya. Jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Usaha. Dalam pada ia masih lagi berbuat salah, dia tetap berusaha untuk memperbaiki dirinya, bukan membesarkan kejahatannya. Dia akan cuba baikkan dirinya, baikkan dirinya, baikkan dirinya, makin baik. Dalam pada dia berusaha nak menjadi insan yang baik, lalu ia mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ceritanya dalam riwayat seorang pemuda yang terlalu berdosa kepada Allah, lalu ia ingin menuju kepada Qaryatul Taubat, kampung taubat, nak taubat tapi tak sampai. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dalam usaha dia untuk menjadi insan yang baik, kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih, diterima balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, masya-Allah, kadang-kadang kita suka menyalahkan suatu perkara, tetapi kita lupa bahawasanya kita ini
semua di dalam kehendak Allah. Kita ni lahir daripada rahim mak kita yang Islam, bukan kita minta, sebab Allah hendak. Kawan kita yang kafir keluar daripada rahim seorang ibu yang kafir, bukan dia minta, tapi kehendak Allah. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Apabila Allah menghendaki kita sesuatu yang tidak baik pada akhir saat kita bertemu dengan Allah, hampir saat, ada tanda, tuan-tuan. Sebab itu kata Nabi SAW, jika mana umur kita bertambah tetapi kita tidak bertambah baik, tidak berubah kepada kebaikan, kita tak bertambah jadi orang baik, kita tak berubah menjadi orang baik, kita jadi bertambah jahat, kita dijauhkan oleh Allah, kita ditakuti tuan-tuan, bahawa nikmat yang Allah bagi kepada kita bukan rahmah tetapi istidraj. Masya Allah, Allah ni tak zalim, tuan-tuan. Dia bagi kita ulama, dan ulama beramal dengan doa. Bila hati kita mula rosak, sakit, ketika itu kita lupa nak meminta kepada siapa yang empunya hati kita. Siapa yang mempunyai hati kita? Yang mempunyai hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menakluk hati kita, yang memegang hati kita adalah Allah. Tuan-tuan, orang yang bila dia nak jadi insan yang baik, tak semestinya orang muda baik perlakunya, baik pada Allah. Tak semesti orang tua yang kita lihat baik perlakunya, baik pada Allah. Kalau dilihat Abdullah bin Ubay ini, Masya Allah, zahir yang cukup baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah nyatakan, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinhim qalu inna ma'akum. Allah tidak terima dia. Tuan-tuan, apa yang kita nak adalah penerimaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak Allah terima kita. Bukan kita tak buat salah, buat. Tetapi bila kita berbuat salah, cepat-cepat Allah tegur kita. Kan kita dah minta dengan Allah dalam salah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kan kita minta dengan Allah, tunjukkan aku jalan yang betul ya Arhamar Rahimin. Mana jalan yang betul? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, jalan orang yang terdahulu. Jadi kisah-kisah mereka ini jadi pengajaran supaya kita tengok, kita lihat. Jangan dilihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tengok balik, tuan-tuan, apa yang mereka telah buat sehingga kita mengenal Allah. Kita kenal Allah sebab perjuangan dia orang, bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita tahu, tuan-tuan. Saya pernah bercakap dengan jamaah sini, bukan sebab ilmu kita boleh buat baik, bukan sebab sihat kita boleh buat baik. Zaman muda dulu kita tak kenal pun masjid dan surau. Allah tutup pintu ni, Allah tutup. Bukan semua orang tahu orang boleh buat baik. Tak, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang tahu tentang kebaikan, dan berapa ramai orang yang boleh berbuat kebaikan. Saya bagi satu contoh. Nabi SAW bersabda, orang yang salat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, seumpama ia salat pada malam Lailatul Qadar. Baik, malam ni tuan-tuan dah tahu. Apakah kita boleh buat setelah saya bagi tahu? Kalau ilmu itu memberi bekas, kalau ilmu itu memberi bekas, tidak. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jika Allah tidak menghendaki, tetap Allah tidak akan bagi. Walaupun seseorang itu berada dalam tempat kebaikan, dia tidak akan dapat kebaikan. Jika Allah tidak menghendakinya untuk beroleh kebaikan, rahmah bir rahmah, rahmah bir rahmah. Kata apa yang berlaku kepada Muhajir dan Ansar? Hebat, tuan-tuan. Hebat, cukup hebat, Masya Allah. Ada tuan-tuan, saya baca doa ini 3 kali sebagai peninggalan saya kepada tuan-tuan. Masya Allah. Allahumma dawini bidawaika
واشفني بشفائك وأغنني بفضلك أمن سواك اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك أمن سواك اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك أمن سواك. Apa makna dia tuan-tuan? Allahumma dawini bidawaika, ya Allah, rawatlah hatiku dengan rawatanmu. Washfini bishifaika, sembuhkanlah penyakit hatiku ya Allah dengan kesembuhanmu. Wa aghnini bifadlika, kayakanlah aku ya Allah dengan kelebihanmu. Amman siwak, daripada selain engkau ya Arhamar Rahimin. Jadi kita minta Allah rawat hati kita yang sakit, yang tak nak tinggal ghaibah, mengumpat, hasad, besar diri, rasa diri ahli syurga, walahal ahli neraka. Allah na'udzubillah. Minta Allah rawat hati kita, Allah sembuhkan hati kita, agar besok balik menemui Allah kita masih lagi kenal Allah. Sebab itu persoalan yang pertama ditanya oleh malaikat dalam alam barzah, man rabbuka. Dia tak tanya harta kita banyak mana, pangkat kita mana, siapa kita dalam dunia. Dia tanya siapa Tuhan kamu.